tiba-tiba tidak ditemui walaupun seorang fakir miskin di Afrika ketika itu. Ini menyebabkan Yahya bin Sa'id berkata, sesungguhnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah menyebabkan semua rakyatnya kaya raya, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh digelarkan sebagai fakir miskin. Artinya hasanah di dunia ditekankan sangat oleh Islam, dan pemimpin Islam di era terdahulu memahami konsep hasanah. Sebab itu ketika mereka memimpin, mereka mahu rakyat kaya raya, bukan sebaliknya mereka yang kaya raya dan rakyat jadi miskin. Pada hari ini kita melihat di dunia sekarang, bila pemimpin dipilih, bila pemimpin memerintah, tiba-tiba yang menjadi kaya dan senang ialah mereka. Tiba-tiba yang menjadi kaya dan senang ialah anak-anaknya. Tiba-tiba yang menjadi jutawan ialah menantunya. Tiba-tiba yang menjadi jutawan ialah kaum kerabatnya. Tiba-tiba yang menukarkan rumah dari kecil menjadi rumah yang kosnya jutaan ringgit ialah kroni-kroninya. Yang miskin di ujung kampung, tukarlah siapa pun dia terus miskin. Manusia biasanya datang ke masjid, datanglah apa janji pun dia tetap miskin ke dana sampai ke bila-bila. Di era dahulu, pemimpin mahu mengkayakan rakyat. Pada hari ini, pemimpin menjadikan kepimpinan untuk mengkayakan diri sendiri. Akhirnya, Islam merupakan satu agama yang dianggap tidak cantik, sebab pemimpin yang beragama Islam tidak cantik. Islam dianggap huduh, sebab umat Islam dan pemimpinnya huduh. Maka orang-orang bukan Islam sudah pasti akan marah dengan Islam, sudah pasti akan marah dengan pemimpin yang mengucap dua kalimah syahadat. Pemimpin yang mengucap ini di atas kepala ada songkok dan ketayang, bajunya jubah dan mungkin baju Melayu, tetapi itu saja kehebatannya. Hatinya kosong daripada takwa, amalnya kosong daripada soleh, dan yang dia pentingkan ialah koceknya, perutnya, adik-beradiknya dan kroni-kroninya. Itu yang berlaku pada hari ini, tetapi tidak berlaku sebelum ini. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bala kepada umat yang seperti itu. Alangkah indahnya pernyataan yang pernah dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar pernah bangun dan berucap mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma bataghaina al-'izzata bighairi ma a'azzanallahu bi azallanallah. Maksudnya, kita ini merupakan satu golongan yang mana Allah telah muliakan kita dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan dengan cara hidup yang tidak berasaskan agama kita yang bernama Islam, maka tunggulah, sebab Allah akan timpakan kehinaan ke atas kamu. Kenyataan Umar Al-Khattab radhiyallahu an ini menjadi kenyataan di banyak dunia Islam moden, di mana umat Islam Allah balakan, umat Islam mendapat kehinaan kerana umat Islam merasakan cukup sekadar dia mengucap dua kalimah syahadat, kerana umat Islam merasakan cukup sekadar di negara mereka ada masjid dan surau, kerana umat Islam merasakan cukup ada kelas-kelas agama diajar di surau dan masjid,
Mereka tidak berasa penting untuk menghayati agama itu. Pemimpin-pemimpin tidak berakhlak, rakyat ramai tidak berakhlak, remaja tidak berakhlak. Apalagi yang akan menimpa kita, tuan-tuan, bila di atas tidak betul, di bawah tidak betul. Bapa-bapa abaikan tanggungjawab, ibu-ibu abaikan tanggungjawab. Hasilnya anak-anak lupa tanggungjawab. Tuan-tuan fikirkan agaknya apa yang akan berlaku? Adakah Allah akan membiarkan kita begitu rupa? Tidak. Bak kata Omar yang baru saya sebutkan tadi, tunggulah kamu, kehinaan pasti menimpa kamu. Maka itulah yang Allah timpakan dan lakukan ke atas umat Islam. Dan bila itu berlaku, sudah pastinya dia mendidik kita, dia mengajar kita. Lihat apa yang pernah berlaku di bumi Baghdad dulu. Umat Islam hebat di sana. Malah universiti pertama di dunia wujud di sana. Antara guru besarnya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa berlaku dan apa yang pernah berlaku di Baghdad? Suatu ketika umat Islam cuai, umat Islam lupakan Islam, maka Allah utuskan golongan Mongol ataupun Tatar untuk menyerang dunia Islam. Maka kitab-kitab diselongkar, dibuang ke dalam sungai. Wanita Islam diperkosa, anak-anak dibunuh, ulama disembelih, darah mengalir dengan dahsyatnya. Sehingga ada ulama yang hidup melihat keadaan itu dan dia masih hidup selepas semuanya selesai. Kemudian ketika dia menulis kitab hendak menceritakan itu, dia mengatakan, ketika aku menulis nak ceritakan apa yang berlaku, tanganku menggeletar. Aku tak sanggup menulisnya. Sebab apa? Tragedi yang menimpa ke atas umat Islam yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah begitu dahsyat dan menggerunkan, tetapi ia menimbulkan keinsafan sehingga akhirnya umat Islam bangun dalam keadaan takwa, dalam keadaan taubat, dalam keadaan insaf, dan bangun dalam keadaan berperanan, sehingga akhirnya Allah restui taubat mereka, Allah restui keinsafan mereka, dan akhirnya golongan Mongol yang ganas itu mengucap 2 kalimah syahadah. Dan selepas itu lahirlah satu empire baru, empire Mongol yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan pemimpin Islamnya yang bertakwa. Maka lahirlah sebagai contoh pemimpin Mongol yang Muslim lagi bertakwa, seperti Aurangzeb, seperti Akbar dan sebagainya. Semua ini sejarah untuk kita baca dan kaji dan untuk kita hayati. Maka pada hari ini, apa yang berlaku pada kita di Malaysia selepas pilihan raya baru-baru ini sebenarnya merupakan sesuatu yang boleh kita fikirkan dengan serius, boleh melahirkan sebuah keinsafan. Allah nak menampakkan kepada kita bahawa bila umat Islam melupakan Islam, kita lupa ajaran keadilan Islam, kita lupa hak-hak orang bukan Islam, malah kita yang Melayu Islam lupa pada hak orang Melayu Islam sendiri, termasuk orang yang bukan Islam. Natijahnya begitu menyedihkan.